Hello, Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Ayah apa khabar? Alhamdulillah lah, saya dua ni dibagi Tuhan. Ayah sihat lah. Ayah dah dapat surat khabar yang Harakah saya postkan hari tu? Ini ayah tengah buka ni. Tengok, apa soal khabar Harakah. Elok berita dalam macam-macam ada kisahnya. Ni ayah tengah ni. Man baru langgan 3 bulan untuk Ayah. Jadi, mula minggu ni, Ayah akan dapat 2 kali setiap minggu. Ayah ucap banyak terima kasih lah. Boleh-boleh ayah apa ni tiap-tiap hari pun tak apa kalau kau nak hantar. Baiklah ya. Kalau macam tu, Man langgan setahun untuk Ayah. Boleh. Saudara mara kawan dekat rumah ni ayah dah habis baca, nanti bagi dia orang pula baca. Dia maklumat ni semua orang dapat. Baiklah Ayah. Man rasa Man nak sambung kerja balik lah. Okey Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pimpinan Pakatan Rakyat yang telah meneliti dan meluluskan, termasuk Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Saudara Lim Kit Siang dan Dr. Wan Azizah yang memberi penuh kedukungan kepada kandungan dan komitmen Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat mengambil pendekatan yang sedikit berbeza tahun ini. Dalam tahun-tahun lepas, Pakatan Rakyat mencadangkan pelbagai program ekonomi jangka pendek, sederhana dan jangka panjang untuk memberi gambaran visi ekonomi yang akan dilaksanakan. Ini memberi ruang kepada rakyat dan penganalisa ekonomi membandingkan perbezaan pendekatan ekonomi, pakatan dan barisan. Dalam belanjawan 2015, tumpuan diberikan kepada 4 kepincangan utama pentadbiran ekonomi BN yang wajib diselesaikan segera. 4 perkara berhubung kebajikan rakyat juga diambil tindakan segera. Keutamaan yang diperhalusi oleh Pakatan Rakyat dan akan disusuli tindakan khusus yang akan diambil dalam tahun 2015. Maka belanjawan bukanlah satu dokumen berbentuk akademik, tetapi pelan tindakan ekonomi yang diperjuangkan. Kita mengunjurkan bahawa ekonomi Malaysia akan berkembang pada kadar sederhana sekitar 5% tahun 2015, mengambil kira prestasi pencapaian dalam 5 tahun sebelum ini. Kita menjangkakan 2015 bakal menjadi tahun yang perit bagi rakyat dengan keadaan ekonomi yang mencabar atas faktor-faktor suasana ekonomi global dan domestik. Malaysia akan terus dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi China yang semakin perlahan dan dasar Amerika Syarikat yang menamatkan quantitative easing. Pengenalan GST akan membawa kesan bukan sahaja kepada inflasi dan kenaikan harga barang, tetapi juga permintaan domestik. Oleh itu, selain pertumbuhan sederhana sekitar 5%, bagi tahun 2015, kita menjangkakan bahawa kadar inflasi akan meningkat kepada 3.2%. Inflasi sebenar dirasai oleh rakyat tentunya lebih tinggi, dan kami meramalkan kadar inflasi lebih tinggi sehingga 100 hingga 200 mata asas berbanding yang dilaporkan. Kenaikan harga barang dan sektor yang terkesan dengan kenaikan harga minyak dan GST akan kekal tinggi berbanding indeks harga pengguna. Misalnya, dianggarkan kadar kenaikan harga bagi makanan dan pengangkutan masing-masing mencecah 4.5 hingga 5%. Bagi tahun 2015, kita mengunjurkan bahawa kerajaan persekutuan boleh mencapai pendapatan tahunan berjumlah 242 bilion ringgit tanpa perlu melaksanakan GST. Ini boleh dicapai sekiranya kerajaan persekutuan mengambil langkah-langkah berikut: memperkenalkan beberapa cukai yang mensasarkan golongan kaya dan keuntungan harta, seperti cukai keuntungan modal atau Capital Gains Tax, CGT, dan cukai warisan harta, Inheritance Tax. Pengenalan CGT dijangka mengutip sekitar 3 bilion ringgit per tahun.
mendapatkan nilai terbaik dari harta kerajaan seperti tanah-tanah bernilai tinggi yang sebelum ini diberikan pada kadar yang rendah. Proses pelesenan dibuat secara telus untuk mendapatkan nilai terbaik, misalnya dari penjualan spektrum telekomunikasi. Kita juga percaya bahawa kerajaan persekutuan boleh mengendalikan urusan kerajaan dengan baik pada jumlah perbelanjaan tahunan sebanyak 273 bilion ringgit. Pada angka ini, defisit belanjawan negara pada tahun 2015 dijangka turun kepada 2.6%, yang terbaik dalam tempoh 7 tahun. Perbelanjaan sebanyak 273 bilion ini hanya akan dapat dicapai sekiranya kerajaan persekutuan mengambil tindakan drastik berikut: melakukan tender terbuka dan proses perolehan yang lebih telus dengan sasaran penjimatan awal 10%, menghentikan peruntukan besar dalam bentuk discretionary budget kepada Perdana Menteri yang kini telah mencecah 9 bilion ringgit setahun. Bila dibandingkan dengan peruntukan Perdana Menteri Australia, didapati bahawa PM Malaysia mendapat peruntukan untuk perkhidmatan dan berkalan sehingga 5 kali ganda lebih tinggi berbanding Perdana Menteri Australia. Menilai semula keperluan membiayai Malaysia Nuclear Energy 6 juta, program-program politik ini dijalankan oleh Jabatan Ahwal Khas atau JASA 24 juta, Biro Tata Negara 60 juta. Pengurangan drastik terhadap peruntukan kepada pemandu 39 juta dan Talent Corp 78 juta ringgit. Mengkaji semula peruntukan kepada program latihan khidmat negara 668 juta. Fokus akan diberikan untuk pengutamaan kepada aspek keselamatan, accountability atau pertanggungjawaban, dan nilai untuk wang. Kajian semula dan pengurangan drastik geran kerajaan kepada syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLCs seperti geran pembangunan berjumlah 300 juta ringgit yang diberikan kepada 1MDB dalam bajet 2014, 939 juta untuk KLIAB, 200 juta ringgit untuk Indah Water Consortium dan 4 bilion ringgit sebagai dana fasilitasi seperti yang diumumkan dalam bajet 2014 melalui UKAS. Tindakan BN ini tidak ubah seperti mencekik yang miskin untuk menambah harta mereka yang sudah kaya. Maka belanjawan Pakatan Rakyat mengambil peluang untuk menghuraikan punca kegagalan hampir semua perancangan dan model ekonomi yang diumumkan oleh Datuk Seri Najib selama ini. Walaupun masalah ekonomi negara diketahui umum dan policy prescription juga dipersetujui ramai, pelan-pelan seperti model ekonomi baru, ETP, plan GLC dan lain-lain tidak mendatangkan hasil. Barisan Nasional masih gagal mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sendiri. Defisit belanjawan masih tinggi. Malah Malaysia berdepan dengan risiko penafaran kredit antarabangsa disemak ke bawah. Punca utama berakarnya beberapa amalan songsang oleh Barisan Nasional dalam mentadbir ekonomi sehingga plan ekonomi yang baik pun dirosakkan pelaksanaannya akibat amalan tersebut. Maka belanjawan Pakatan Rakyat 2015 menggariskan 4 kepincangan pentadbiran ekonomi DN yang perlu diselesaikan segera. Pertama, tata kelola yang lemah dan tidak ada iltizam politik untuk membudayakan tata kelola baik, good governance. Kedudukan Malaysia dalam Corruption Perception Index masih jauh di belakang dan pendakwaan terhadap ahli politik bersabit rasuah hanyalah purata 1 orang setahun di antara 210 hingga sekarang. Kita percaya bahawa sekiranya ketirisan pada kadar 10% dari perbelanjaan kerajaan dihapuskan, ia akan berjaya menurunkan defisit sebanyak 1%. Pergantungan kepada hasil minyak dan gas melalaikan kerajaan persekutuan untuk bermewah dengan khazanah yang tidak kekal. Sejak tahun 2008, industri minyak dan gas menyumbang di antara 30 hingga 45% hasil tahunan kerajaan persekutuan. Dan tahun 2015, Pakatan Rakyat akan berkempen agar Petronas menyertai piawaian ketelusan Extractive Industry Transparency Initiative dan membentangkan Private Members Bill untuk memastikan Petronas melaporkan perihalnya kepada Parlimen selepas ini.
Ketiga, rundingan TPPA yang tidak telus, tidak cekap dan tidak kemas. Peruntukan TPPA boleh mendatangkan kesan besar kepada ekonomi. Sehingga sekarang Barisan Nasional masih berdolak dalih dan gagal memberi keyakinan bahawa rundingan TPPA dijalankan dengan cekap dan kemas. Dan keempat, sistem cukai yang mendera golongan miskin dan melepaskan golongan kaya. Kami mengumumkan bahawa kita komited melaksanakan cukai-cukai yang mensasarkan golongan kaya, iaitu cukai keuntungan modal, capital gains tax, dan cukai pewarisan harta, inheritance tax. Maka kami mengambil serius keperluan mendesak mengurangkan beban kerajaan, beban rakyat. Oleh itu, 4 keutamaan yang boleh dilaksanakan segera, termasuk pertama, menaikkan gaji rakyat. Kita komited untuk mencapai sasaran nisbah gaji kepada ekonomi pada kadar 50% menjelang 2020 berbanding 33% dalam 2013. Kadar kenaikan tahunan nisbah gaji kepada ekonomi perlulah mencecah 15.9% setiap tahun. Untuk berlaku adil kepada semua pihak, Pakatan Rakyat akan memberi kuasa dan mandat kepada Majlis Rundingan Gaji Kebangsaan atau National Wage Consultative Council untuk menjadi badan pemutus membina konsensus kadar kenaikan gaji kebangsaan tahunan menggunakan konsep tripartite, iaitu majikan, pekerja dan kerajaan. Menghentikan kenaikan harga barang dan keperluan asas dengan mempertahankan subsidi kepada semua. Kita membantah sekeras-kerasnya keputusan menaikkan harga minyak sebanyak 20 sen dalam keadaan harga minyak mentah dunia jatuh. Kita menganggarkan jika harga minyak tidak dinaikkan, Kerajaan Persekutuan sudah pun berjimat sebanyak 800 juta ringgit bagi tempoh Oktober hingga Disember 2014. Keputusan menaikkan harga minyak sebanyak 20 sen bermakna Kerajaan Persekutuan diunjurkan mendapat lebihan sumber kewangan sebanyak 1.4 bilion ringgit bagi tempoh Oktober hingga Disember 2014 atau 5.2 bilion ringgit bagi tahun 2015. Kemana dan bagaimana wang ini akan dibelanjakan? Ketiga, meluaskan skim dan skop perumahan rakyat bukan saja kepada membina lebih banyak rumah mampu milik, tetapi menyediakan pakej pembiayaan yang tidak mendiskriminasi golongan muda dan berpendapatan rendah. Kita akan menggunakan kaedah yang telah dilaksanakan di Pulau Pinang melalui Shared Ownership Scheme untuk membolehkan golongan berpendapatan rendah untuk turut memiliki rumah dan berkongsi pembiayaan dengan memiliki rumah secara bersama. Memberi tumpuan kepada pembangunan menyeluruh ekonomi desa yang mensejahterakan rakyat di kawasan desa dengan melaksanakan program revolusi desa yang antara lainnya bertujuan memajukan sektor pertanian bernilai tinggi sebagai asas ekonomi, memperbaiki mutu infrastruktur pendidikan, membina perumahan murah untuk rakyat dan membawa sektor pendidikan dan pentadbiran lebih dekat secara geografi kepada desa melalui konsep desentralisasi. Saudara-saudari, Belanjawan Pakatan Rakyat 2015 adalah lebih fokus dan action oriented untuk memastikan bahawa perubahan segera perlu dicapai dalam sektor ekonomi semasa. Ini gambaran kejayaan ekonomi yang boleh dicapai sekiranya Pakatan Rakyat menjadi kerajaan. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Jurukuasa Belanjawan Pakatan Rakyat dan pimpinan Pakatan Rakyat yang terus mendukung fungsi demokratik Pakatan Rakyat dalam pentadbiran ekonomi melalui penghasilan Belanjawan Pakatan Rakyat 2015. Kita mohon doa kepada Allah SWT agar Pakatan Rakyat bersama-sama memperjuangkan hak rakyat melalui masa-masa sukar dalam tahun 2015.